warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah bin Arifin. Hari ini saya akan bercerita membentangkan tentang tulisan Cina. Aksara Cina atau aksara Han ialah sejenis tulisan logogram yang digunakan untuk menulis bahasa Cina, Jepun dan Korea pada waktu ketika dahulu. Tulisan yang serupa sebelumnya dapat dijumpai sekitar 8,000 tahun yang lalu dan sebuah sistem penulisan Cina yang lengkap telah dicipta sekitar 35,000 tahun yang lalu di China. Membuatnya salah satu cara yang penulisan yang tertua di dunia. Aksara Cina dikenali sebagai Hanzi dalam bahasa Cina yang bermaksud tulisan bangsa Han. Berlainan dengan jangkaan orang ramai, hanya 4% aksara Cina diperoleh oleh piktograf, dan selalunya hubungan di antara kedua tidak jelas kepada pembaca masa kini. 95% aksara Cina yang lain adalah agregat logik dan piktofonetik, iaitu aksara yang mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama adalah untuk makna perkataan yang ingin disampaikan, dan kedua ialah sebutan perkataan tersebut. Kebanyakan perkataan Cina Mandarin mempunyai 3 atau lebih suku kata, dan ini memerlukan lebih dari satu huruf untuk menulis. Bilangan huruf-huruf Cina yang terdapat dalam kamus Kangse adalah sekitar 47,035. Walaupun kebanyakan daripada mereka jarang digunakan dan sering merupakan perkataan dari zaman silam, di China kebolehan membaca dan menulis ditakdirkan sebagai seorang yang memahami sekitar 2,000 huruf Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanam bin Ayas. Kumpulan kami akan membentangkan tulisan bahasa Cina. Tulisan Cina telah direka oleh Chandra pada 1650 sebelum Masihi. Chandra ialah seorang bangsawan yang telah berkhidmat di Maharaja Huangdi. Pada suatu hari, Chandra sedang memburu di gunung Guangzhou. Kini dipanggil Shanxi, dan serempak dengan seekor penyu dan amat kagum dengan urat saraf yang terdapat di penyu tersebut. Dia mendapat ilham bahawa bentuk urat saraf itu mengandungi makna tersembunyi yang logik, dan disebabkan itulah dia mempelajari mengenai haiwan-haiwan di dunia, susunan bentuk muka bumi dan tumbuhan dan binatang di langit. Daripada semua ini, dia berjaya menghasilkan sebuah sistem simbolik yang dipanggil Z. Legenda Cina juga mengatakan bahawa pada hari tulisan Cina diciptakan, orang ramai telah mendengar makhluk jahat, orang dan hasil tanaman gugur ke tanah seperti hujan, menandakan kelahiran sebuah tamadun yang baik dan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sabri. Nombor metrik saya AA200363. Saya akan membentangkan pada bahagian pembentukan aksara bahasa Cina. Peringkat-peringkat terawal dalam perkembangan aksara didominasi oleh piktogram. Pelbagai jenis aksara ini julung kali dikelaskan kira-kira pada tahun 100 Masihi oleh seorang pakar bahasa Cina yang bernama Su Shen. Beliau membahagikan tulisan Cina kepada 6 kategori, iaitu Liu Shu. Beliau telah membahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah piktogram. Piktogram Xiang Xing Zi. Piktogram berasal daripada gambar, namun aksara-aksara dalam kategori telah mengalami penyawayan, pemudahan dan penggayaan agar mudah ditulis, maka asal-usul aksara sedemikian tidak sentiasa jelas. Pada bahagian kedua pula ialah gugusan piktofonetik, Xing Sheng Zi. Ia dikenali sebagai gugusan semantik fonetik yang mewakili kategori aksara terbesar dalam tulisan bahasa Cina moden. Sebagai contoh, H ataupun sungai. Yang ketiga ialah ideograf, Z Shi Z. Ia dikenali sebagai ideograf mudah atau ideogram.
dan ia memubuh penanda pada piktograd untuk membentuk maksud baru. Sebagai contohnya, dao, pisau, dan juga gabungan dengan perkataan yang membubuh satu penanda. Pada bahagian bawah, aksara itu membentuk ren, ideogram untuk berbentuk mata pisau. Yang keempat ialah agregat logik, huizi. Ia dikenali sebagai gugusan perhubungan yang menggabungkan piktogram untuk melambangkan konsep yang abstrak. Contohnya, mu ialah piktogram pokok, dan jika dua aksara diletakkan bersama pada sisi masing-masing, maka terbentuknya lin, iaitu hutan. Maka keseluruhannya ialah hujah ini disokong oleh kenyataan bahawa aksara-aksara dikatakan tergolong dalam kelompok ini selalu ditafsirkan daripada bentuk moden dan bukan bentuk kuno. Namun begitu, pentafsiran ini banyak berbeza seperti yang dibuktikan daripada kajian terperinci daripada sumber-sumber berbeza. Sekian.